Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atikah binti Kamaruzaman. Nombor matrik 061809. InsyaAllah saya akan membentangkan berkenaan tentang hakim. Dalam bab sebelum ini, pengarang kitab ada mendefinisikan hukum sebagai khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan pilihan atau ketetapan. Melalui definisi ini, maka hakim yang menetapkan hukum tidak lain hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada hukum kecuali yang dia tetapkan dan tiada syariat kecuali yang dia syariatkan. Dalil Al-Quran menunjukkan hal ini dan telah menjadi ijma' di kalangan Muslim. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Surah Al-An'am ayat 57, Surah Yusuf ayat 67. Atas dasar ini, hukum selain yang diturunkan Allah adalah hukum. Kerana tidak ada satu pun selain daripada Allah kuasa dalam menetapkan hukum. Allah berfirman, dan barang siapa tidak menghukumi sesuatu dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tugas para rasul hanyalah menyampaikan hukum Allah dan tugas para mujtahid hanya memperkenalkan dan menyingkap hukum itu melalui banyak kaedah yang diletakkan oleh ilmu usul fiqh. Seterusnya, ijma' sudah sebulat suara bahawa hakim itu ialah Allah. Akan tetapi, ulama' berbeza pendapat tentang satu hal. Atau menurut kami, ianya ada dua perkara. Pertama, apakah hukum Allah itu tidak boleh diketahui kecuali dengan perantara para rasulnya? Atau mungkinkah bagi akal mengetahui dengan sendirinya? Dan atas dasar apa? Yang kedua, jika akal boleh mengetahui hukum Allah tanpa melalui perantara para rasul, maka apakah pencapaian pengetahuan itu dapat menjadi dasar pembebanan hukum ataupun taklif serta segala turutannya seperti dosa dan seksa di akhirat serta pujian dan celaan di dunia. Oleh itu, ulama' berbeza pandangan mengenai dua masalah ini dan akan dijelaskan pendapat mana yang lebih rajih atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azalia binti Bib. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan bagi kumpulan kami yang mana berkenaan tiga pendapat, iaitu pendapat dari golongan Mu'tazilah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Menurut golongan pertama, iaitu Mu'tazilah, akal mampu berperanan secara persendirian untuk menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu adalah baik atau sebaliknya. Sekalipun sebelum kedatangan Rasulullah SAW yang membawa petunjuk, dengan erti kata lain, mereka menganggap setiap perbuatan adalah bersifat logikal, yang mana secara mutlak di mana baik buruknya dapat ditentukan oleh akal dengan berdasarkan kepada ciri-ciri perbuatan itu sendiri dan kesan yang terhasil daripadanya. Golongan kedua pula iaitu Asy'ariyah menegaskan bahawa akal tidak berhak menentukan hukum syarak secara bersendirian. Hal ini kerana hukum secara persendirian ini syaratnya mesti ditentukan menerusi perantaraan Rasul dengan berdasarkan petunjuk wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh itu, setiap perbuatan tidak boleh dikatakan bersifat logikal secara mutlak sehingga boleh mempengaruhi penentuan sesuatu hukum. Antara itu, golongan Asy'ariyah menegaskan bahawa pentaklifan hukum syarak ke atas mukallaf tidak wujud selagi mana Rasulullah belum diutuskan atau seruan dakwah masih tidak sampai kepadanya. Balasan pahala dan syurga atau dosa dan neraka juga tidak akan disabitkan ke atas dirinya kerana faktor yang mewajibkan pentaklifan adalah tidak wujud. Akhir sekali, golongan ketiga pula iaitu Maturidiyah pula berpandangan bahawa akal mampu menilai sesuatu perbuatan sama ada baik ataupun buruk berdasarkan sifat perbuatan tersebut dan kesan terhasil daripadanya. Namun hal yang demikian, penilaian yang dibuat oleh akal tidaklah secara automatik akan mempengaruhi penentuan hukumnya di sisi syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatun Nazifah binti Nazrizam, nombor matrik 061535. Seterusnya ialah al-mahkumun fih wa ma ta'allaqu bihi khitab asy-syari' wa huwa la yakunu illa fi'lan idza kana khitab asy-syari' hukman taklifiyan ra'man fil hukmi as-saghiri faqad yakunu fi'lan lil mukallaf kama fabul 'uqudi wal jarathimu. Al-mahkumun fih merupakan perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syarak seperti perbuatan yang berkaitan dengan tahrim, maka perbuatan itu dinamakan haram. Sekiranya perbuatan itu berkaitan ijab dinamakan wajib. Contohnya perbuatan sembahyang itu hukumnya adalah wajib. Syurutul mahkumun fih.
أولا أن يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه. Perbuatan yang ditaklifkan itu diketahui oleh mukallaf dengan jelas supaya dapat melaksanakannya mengikut cara dan bentuk yang dituntut. Mukallaf tidak sah ditaklifkan kecuali dijelaskan syarat, rukun dan cara. Perbuatan yang ditaklifkan mampu dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Allah Ta'ala, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Surah An-Nahl ayat 44. ثانيا أن يكون الفعل المكلف به مقدورا ويترتب على هذا الشرط لا تكليف بالمستحيل. Tidak sah taklif perkara mustahil. La taklifu bima la yadkhulu tahta iradatul insan. Tidak sah taklif supaya orang lain melakukan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatul Azani binti Mutasim, nombor matrik 060189. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan dengan pembahagian masyaqqah. Terdapat 3 jenis masyaqqah. Yang pertama, kesulitan di luar kewajaran akibat keadaan mukallaf, contohnya berpuasa ketika bermusafir dan ketika sakit. Dalam keadaan ini, seseorang diberi keringanan untuk meninggalkan puasa untuk menghindari masyaqqah, walaupun puasa itu perkara yang wajib. Yang kedua, kesulitan di luar kewajaran tetapi harus diteruskan, contohnya jihad harus diteruskan oleh para mujahidin demi melindungi keamanan negara. Jihad yang dilakukan adalah satu, fardu kifayah dan wajib dilakukan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Ketiga, kesulitan di luar kewajaran dan tidak mudah dilakukan. Contohnya Rasulullah bernazar ketika panas terik dan tidak duduk sambil berpuasa. Dalam keadaan ini, ia tidak dibolehkan kerana ia memberi kemudaratan kepada seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Husna binti Muhammad Taurik, bernombor matrik 060169. Baiklah, poin seterusnya saya akan menerangkan tentang mahkum alaih secara ringkas. Apa itu mahkum alaih? Mahkum alaih ini adalah pelaku, siapa yang melakukannya, iaitu orang yang terikat melakukan kitab syar'i, di mana ulama usul menyebutnya dengan mukallaf. Syarat sah taklif disyaratkan bagi mukallaf ialah mempunyai keahlian bagi melaksanakan sesuatu yang ditaklifkan ke atasnya, iaitu mampu, baik mampu secara sendiri atau dengan perantara. Keahlian bagi perkara tersebut hanya terlaksana dengan mampunya seseorang itu memahami kitab taklif yang ditujukan padanya, yang membolehkannya menjalankan perintah. Sebab tujuan taklif sendiri adalah ketaatan dan pelaksanaan. Kemampuan untuk memahami sesuatu perkara adalah dengan menggunakan akal, dan makna kitab syar'i adalah sesuatu yang mungkin difahami. Sebab akal adalah perkara batin yang tidak sama, tidak terbatas dan juga berbeza-beza setiap individu. Maka syar'i menjadikan baligh yang boleh diukur secara zahir kerana orang baligh dianggap berakal. Syar'i meletakkan taklif di saat manusia mencapai baligh dan berakal. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang bermaksud diangkatkan kalam, yakni tidak dikenakan dosa ke atas 3 golongan, iaitu yang pertama, orang yang tidur sehinggalah dia bangun, kanak-kanak sehinggalah dia baligh, dan juga orang gila sehinggalah dia sedar, iaitu berakal. Oleh itu, jika seseorang sudah mengalami mimpi basah serta perkataan dan perbuatannya diakui dan dianggap oleh orang ramai sehingga menunjukkan bahawa dirinya sihat, maka taklif dibebankan kepadanya. Kerana sudah memenuhi persyaratan taklif, maka ia dikira sebagai mukallaf. Yang disebut mukallaf adalah orang yang baligh dan berakal, bukannya baligh saja atau berakal saja. Maksudnya taklif ni tidak berlaku sebelum seseorang mencapai usia baligh atau tidak memahami perkara yang ditujukan kepadanya. Contohnya orang gila dan kanak-kanak. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.